Terletak di Bukit Akar, Danan, Pasir Putih, Kelantan, Sekolah Pondok Ma'ahan Al-Manar telah berjaya melahirkan ramai pelajar cemerlang. Matlamat utama sekolah ini bagi membentuk generasi Al-Quran yang mampu menguasai ilmu duniawi dan ukhrawi. Sekolah ini didirikan khas bagi sesiapa yang cintakan diniah, akademik, bahasa Arab dan hifzul Quran. Saksikan dalam segmen ini. Ditubuhkan pada 1 Januari 1999, Sekolah Pondok Ma'ahan Al-Manar pada mulanya beroperasi di sebuah banglo di Sungai Pusu, Gombak dengan jumlah pelajar tidak melebihi 30 orang. Setahun kemudian, sekolah pondok ini berpindah ke pusat tarbiyah orang asli sebelum membeli tanah seluas 9 ekar di Pasir Putih, Kelantan dan memulakan sesi pembelajaran di sini pada penghujung tahun 2002. Sekolah Pondok merupakan satu institusi pengajian tradisional Islam yang berkonsepkan tarbiyah dan memberi pendidikan berkenaan hukum-hukum Islam serta ibadah. Mula diperkenalkan oleh alim ulama dari Timur Tengah sekitar awal kurun ke-19, sistem pendidikan pondok popular terutama di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Terletak di tengah kampung Bukit Akar, Sekolah Pondok Ma'ahan Al-Manar bukan sahaja menawarkan ilmu agama, malah kini berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik. Kini, semakin ramai ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah pondok supaya dapat menguasai kedua-dua ilmu duniawi dan ukhrawi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selain menyediakan asas ilmu Islam dan semasa, antara matlamat sekolah pondok ini ialah melahirkan pelajar yang mampu menguasai bahasa Arab sebaik mungkin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mukhtar Muhammadan wa alihi wa sahbihi al-akhyar daimina ila daril qarar. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, pelajar sekolah pondok ini turut ditekankan untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. And fellow students, thanks again for attending our annual assembly today. Idea penubuhan Sekolah Pondok Al-Manar tercetus daripada Ustaz Yaakob Wan Harun selaku pengetua sekolah yang turut mengambil kesempatan untuk memberi taklimat kepada pelajar-pelajarnya. Beginilah suasana perhimpunan yang dilakukan seminggu sekali di Sekolah Ma'ahan Al-Manar ini, di mana bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris digunakan dengan begitu fasih sekali. Manakala pelajar-pelajar ini mendengar setiap taklimat yang diberikan dengan begitu disiplin. Dalam melahirkan pelajar yang berdisiplin dan berkualiti, Ma'ahan Al-Manar telah menggariskan beberapa objektif utama yang dijadikan panduan. Antara 3 objektif utama ialah: pertama, berusaha membentuk generasi muda dengan akhlak Al-Quran sekaligus berusaha mengawal mereka daripada sebarang penyelewengan akidah. Kedua, menyediakan kepada pelajar asas ilmu Islam dan semasa serta kemahiran terkini yang membolehkan mereka berinteraksi dengan teliti. Ketiga, membentuk generasi pemuda yang mantap serta mampu memberi khidmat kepada ummah dan tanah air. Bila kita menunjukkan Ma'ahan Al-Manar, kita cuba untuk lahirkan yang terbaik. Pertama sekali, sebab itu kita, kalau boleh, kita cuba pastikan semua benda yang kita nak buat, kita cuba yang terbaik. Pertama sekali. Yang kedua, dari segi penghasilan. Kita tengok maknanya sekolah-sekolah agama khususnya. Satu, kita tidak nampak sana satu yang lengkap dari segi program yang disediakan. Sebab itu kita di Al-Manar, kita cuba menyediakan satu program yang lengkap. Bukan saja untuk dia pelajar faham dari segi pengajian Islam, Quran, tetapi juga disertakan dengan program pengajian akademik
yang membolehkan pelajar untuk memahami semua isu dan menjawab keperluan masyarakat. Pelajar sekolah pondok ini memulakan rutin seharian seawal jam 5 pagi. Lazimnya selepas sembahyang subuh, mereka akan menghadiri kelas menghafal Al-Quran yang diadakan 2 kali sehari iaitu pagi dan petang. Selain cemerlang dalam ilmu Al-Quran, bahasa Arab dan akademik, Ma'had Al-Manar yang mengambil pelajar berusia seawal 13 tahun akan memastikan pelajar terbabit mampu menguasai 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 7 tahun pengajian. Selain daripada itu, pelajar-pelajar sekolah pondok ini juga perlu menghafal sebanyak 300 hingga 500 hadis. Melalui kelas halakah ini, kesemua pelajar-pelajar Ma'had Al-Manar sememangnya mampu menghafal 30 juzuk Al-Quran. Terdapat 4 proses di dalam pembelajaran halakah. Yang pertama, mereka perlu membuat hafalan yang baru. Yang kedua, memperdengarkan bacaan ayat Quran kepada guru. Yang ketiga, membuat ulang kaji hafalan yang lama. Dan yang terakhir, melakukan ulang kaji hafalan yang baru. Sekolah pondok ini berjaya melahirkan ramai intelektual Islam menerusi sistem pendidikan bersistematik sejak 6 tahun lalu. Pelajar Al-Manar turut terpilih untuk menerima anugerah pelajar cemerlang dan mereka kini berada di seluruh dunia bagi melanjutkan pelajaran. Sebagai contoh, Nusaibah Salihuddin bukan sahaja berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran, malah mendapat keputusan cemerlang 17A1 dalam peperiksaan SPM. Sudah menjadi budaya di sekolah pondok ini, para pelajar yang selesai menduduki peperiksaan SPM akan menjadi tutor secara sukarela. أنا طالبة منهجية أدرس هنا بتكاليف معهد المنار ولا لدي مشكلة كثيرة لأنني لدي كل ما يحتاج من طعام وشراب وكل شيء يعني أنا مرتاحة هنا. I would like to thank you very much for our principal in this school because he gave me a special opportunity to study in this school. And this time, Alhamdulillah, because I can speak in لغة العربية واللغة الإنجليزية because of this school. And I would like to thank the God because I can memorize the Holy Quran. وعرفت هذه المدرسة من أستاذي في الفلبين لأنه أخبرنا بأن في ماليزيا مدرسة يعني معهد جيد في علم وفي القرآن وفي حتى ندرس جيدا. وعندما عرفت هذا أخذت الامتحان وثم حصلت إلى درجة جيدة. Memula saya belajar sini, alhamdulillah saya dapat merasakan keseronokan dalam pembelajaran dan juga bergembira kerana saya dapat mempelajari sesuatu yang lain daripada yang lain. Kat sini selain daripada kawan yang ramai, saya dapat mempelajari ilmu yang berbeza dari sekolah lain. Saya dapat pelajari ilmu agama di sini, dapat menghafal Al-Quran, dan juga di samping itu saya juga dapat belajar akademik, sains. Di sekolah pondok ini terdapat 2 aliran pembelajaran yang ditawarkan kepada pelajar. Aliran Alimi memberi penekanan kepada tahfiz, bahasa Arab dan pengajian Islam. Manakala aliran Sains dan Teknologi merupakan program lengkap akademik yang disepadukan dengan pengajian Islam, tahfiz dan bahasa Arab.
Berkat kesabaran dan komitmen yang diberi oleh guru-guru yang mengajar juga merupakan antara pendorong utama yang melahirkan ramai pelajar cemerlang. Setakat ini, alhamdulillah, di sini terbahagi pada 3 aliran, iaitu Al-Quran, akademik dan Diniah, iaitu agama. Saya berharapan tinggi yang utama iaitu menjadi penghafal Quran dan juga berjaya dalam akademik dan Diniah. Istimewa tentang MAI ialah bahasa Arab dengan Al-Quran. Bahasa Arab di sini amat bagus. InsyaAllah pada bulan 9 ini saya akan pergi ke Mesir untuk mengambil jurusan perubatan di Universiti Al-Azhar. Di awal penubuhan sekolah di Bukit Akar ini, masjid yang boleh memuatkan 300 jemaah merupakan antara yang pertama dibina untuk memudahkan para pelajar melakukan ibadat sembahyang. Kejayaan melahirkan intelektual Islam menarik perhatian dunia luar sehingga Badan Al-Quran Sedunia dan Lembaga Adat Melayu Batam Indonesia berminat untuk menjalinkan kerjasama. Walaupun keadaan bangunan sekolah yang separuh siap dan serba kekurangan, namun ia bukanlah penghalang bagi pelajar Al-Manar untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran dan mampu mendapat keputusan cemerlang. Sekarang ni kita di dalam proses pembinaan di mana yang kita ada sekarang ini, bangunan kolej yang kita nama Kolej Al-Bayan. Jadi Kolej Al-Bayan ini adalah kerjasama dengan Badan Al-Quran Sedunia, yakni Hay'ah Al-Quran. Di sini program pertamanya kita akan membuat khusus untuk mendidik guru-guru untuk mengajar Al-Quran. Kolej ini akan mengeluarkan khusus untuk mendalami bidang Al-Quran. Al-Manar ini kami menyediakan kemudahan-kemudahan asas untuk pelajar-pelajar seperti asrama, tempat makan, dewan sembahyang dan kelas-kelas pengajaran, dan juga tempat guru-guru. Di asrama, di dua sekolah kami menyediakan asrama untuk lelaki dan perempuan, di mana kemudahan asas kita sediakan seperti katil, loker dan juga keperluan asas bilik air dan lain-lain. Dan juga kami menyediakan di sekolah-sekolah ini juga tempat makan, ruang-ruang makan, dewan makan di bahagian lelaki dan perempuan. Walaupun jadual pembelajaran harian agak ketat, namun pelajar turut diberi masa untuk beriadah bagi meningkatkan kesihatan mental dan fizikal. Pihak pengurusan Al-Manar sangat menitik beratkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diberikan kepada pelajar. Bagi pelajar perempuan khasnya, mereka diberi beberapa pilihan aktiviti kokurikulum yang boleh dilakukan pada hujung minggu seperti hari Jumaat ataupun Sabtu. Selain akademik, pelajar-pelajar ini juga diajar bidang kemahiran seperti menjahit dan keadaan ini melengkapkan diri mereka untuk pembangunan keluarga dan masyarakat. Jahitan ni waktu dia satu kemahiran yang kalau kita dah keluar nanti pun kalau kita tak dapat kerja ke apa, sebenarnya kita boleh guna kemahiran kita ni untuk buka kedai ke, butik ke, macam tu. Al-Manar menerima ratusan kemasukan pelajar saban tahun, termasuk 30 anak-anak yatim dari luar negara seperti Filipina, Thailand, Indonesia, Kemboja dan China. Al-Manar dalam bahasa Arab bermaksud cahaya dalam kegelapan atau petunjuk, terbukti berusaha keras untuk menghasilkan pelajar yang bukan sahaja bertaraf intelek dan berkemahiran, malah dalam masa yang sama mempunyai asas agama yang kukuh. Segmen menarik itu tadi menutup tirai panorama untuk malam ini. Kami mengharapkan anda berpuas hati dengan paparan yang disediakan. Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami lagi pada episod yang akan datang. Sebarang cadangan, hubungi kami di alamat yang tertera. Terima kasih dan selamat malam.